لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita berada pada bulan Rajab, yang mana dalam bulan ini Allah Taala merakamkan satu peristiwa yang pernah berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini kalau Tuhan tak sebut dalam Quran, maka tak tahulah kita. Alhamdulillah, Allah Taala rakam dalam Quran sehingga kita setiap tahun tibanya bulan Rajab, bila katakan seluruh umat Islam akan berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam tazkirah Isra Mi'raj ada tazkiyatun nafsi, yang mana dalam tazkirah ini ada hubungan di antara penyucian hati dengan solat atau dengan sembahyang. Sembahyang berkait rapat dengan hati, dan hati berkait rapat dengan sembahyang. Sebagaimana kita maklum, sebelum Nabi kita diperjalanan, terlebih dahulu dibelah dada dan dicuci hati. Akhirnya bila balik daripada Mi'raj, dihadiah oleh Allah kepada Nabi kita sembahyang 50 waktu. Namun Allah Ta'ala memperingat akhirnya 5 waktu. Walaupun 5 waktu, nilainya tetap 50 waktu. Maka nak dapat nilai 50 waktu, jangan lupa kita bersihkan hati kita. Jadi dalam perkara yang penting dalam Isra Mi'raj ini, ia adalah mengambil pengajaran di sebalik pelajaran Isra dan Mi'raj. Jadi alhamdulillah, pada ini kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Profesor Dr. Muhammad Zain daripada Tendung, di mana beliau ni bekas pensyarah di Brunei Darussalam, dan sekarang kalau tak silap Allah masih lagi bertugas di Kias. Jadi alhamdulillah, kemarin ini rasanya tazkirah solo dia di Masjid An-Naim bersama dengan kita di sini. Maka untuk tidak melengahkan masa, dengan segala amatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang memuliakan Al-Fadhil Imam Pemilihan Ahli Jatuh Kuasa Masjid kita, Datuk-datuk, datuk-datuk, para jemaah muslimin muslimat, anak-anak dan adik-adik yang Abang Zain kasih sekalian. Apa khabar malam ni?
Mudah-mudahan kita semua sehat, anak-anak di rumah sehat, dan ada cucu-cucu pun sehat, dan kampung kita aman damai untuk kita meneruskan pengabdian diri kita kepada Allah SWT. Amba tidak Profesor Tuan Imam Hafiz, dan apa sudah pencen pada kias. Duduk di kampung Palu Tenduk, tak jauh dari sini ya. Ada sebuah kampung kecil di Tenduk tu. Saya anggapkan kalau kita panggil Palu, kita tak tahu kena goyak Tenduk lagi. Duduk tepek di Tenduk, kampung kecil di sana. Dia berasal di sana. Terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi menipu amba menumpang mendapat pahala dalam majlis yang berkat ini. Amba sungguh malu dan rasa kerdil kerana diminta bercakap tentang perkara yang amat besar. Seorang Rasul yang paling agung dan paling disayangi oleh Allah SWT. Amba yang banyak dosa ini nak kecek tentang dia. Sungguh malu dan sungguh tak nasabah. Tapi demi untuk menumpang berkat, macam apa tadi, apabila pihak masjid suruh mari, tak apalah, kali pertama mari berkenal dengan Tuan Imam dan ahli jemaah di sini, dan seterusnya boleh merapatkan silaturahim. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang amat penting, yang Allah sendiri sengaja lakukan, dan dia bukan hanya boleh digunakan pakai semasa itu saja, kan? Dan dia diminta pakai sampai ke hari kiamat. Kita berkumpul hari ini memperingati peristiwa Isra untuk ambil berkat. Ulama kata begitu. Apa sahaja peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam penuh dengan barakah. Dan peristiwa itu pernah membentuk satu tamadun Islam yang dikagumi. Dan benda itu perlu diambil semula. Diambil, dikutip, dipungut, dikumpul, dihadam semula. Kalau ada sesuatu yang tak kena berlaku dalam masyarakat, berlaku dalam diri, berlaku dalam rumah tangga, berlaku dalam kampung, masyarakat, negara, umat, projek semula lain, kita ada peta. Macam-macam peta kita. Peristiwa itu peta kita. Hijratul Rasul peta kita. Maulid Rasul peta kita. Perang Badar peta kita. Dan Isra dan Mi'raj peta kita juga. Walaupun ia berlaku lama dah, tapi peristiwa yang berlaku pada bangsa lain berlaku tu duduk dalam lipatan sejarah. Orang tak buka-buka. Sebab peristiwa itu peristiwa kemanusiaan biasa. Tapi ini peristiwa hadisah Rabbaniyah. Satu peristiwa yang Tuhan sendiri lakukan untuk dijadikan panduan. Tapi ia masih segar bugar dalam insan muslim yang mukmin yang tahu nilainya. Kita inginkan pengajaran Isra dan Mi'raj ini boleh membangun semula jiwa-jiwa kita. Macam mukadimah Tuan Imam kata tadi. Ada satu mesej yang besar yang bukan terpendam, tapi dia boleh diaurakan semula dalam kehidupan kita. Amba sekadar tazkirah, macam Imam kata tadi, sekadar menunggu isyak. Masa isyak kita berhenti. Tuan Imam mulakan dengan ayat Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat 1 lagi. Dalam, maafkan kalau silap, kena tegur tengok. Kalau kita baca surah-surah Al-Quran, diiftitahkan dengan berbagai-bagai cara. Ada Yasin, ada Alif Lam Mim, ada Shad dan Nun, macam-macam. Ada Tabarak, maknanya subhana pula. Ulama kaji berapa bab diskuti digunakan subhanallah, Maha Suci. Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak berlaku perubahan. Ada orang Islam sendiri yang sudah masuk Islam murtad. Kerana tak logiklah Nabi Muhammad raya daripada Masjidil Haram lepas Isyak, kelik sebelum subuh, naik atas langit, kelik semula sebelum subuh. Dia kata, pengalaman kami pergi ke Masjidil Aqsa ni sebulan lagi. Mungkin raya tak ada semalaman, lailan dengan nakirah. Berarti tak cukup semalaman lah. Nakirah tu ulama kata, kenapa dinakirahkan, tidak dimakrifahkan? Sebab dia tak cukup semalaman, kata dia. Betul? Lepas itu kelik sebelum subuh tak cukup sangat. Masa tu pula kelik raya, masa utuh. Masa utuh. Kalau mau kata masa masjid ni boleh kira dah. Tapi tak boleh terima lagi. Sebab nak lakatan hari ni pula. Berapa laki pula. Sebab tu kena beritahu subhana. Ingat kerjaan ni kerjaan pula Maha Suci kerja ni. Aku sebagai Khalik yang mempunyai power yang tak boleh dibayang oleh kami. Kekuatan kudrat. Jadi kalau mau dengar, memang ramai yang boleh bagi lawak itu. Sebab itu subhana. Maha Suci benda kini muat tak boleh buat ke? Tu pun tak sampai semalam ni. Aku boleh buat sesaat. Al-Sya'rawi, Imam Sya'rawi membincangkan kenapa semalaman. Tak boleh ke sejenak atau 5 minit boleh tengah buat dia. Baru dia, ada sebab. Kita tidak ada masa panjang untuk membincangkan sebab kenapa lailan semalaman. Asra, tengok, padahalnya orang kafir Quraisy itu bijak dan bahasa Arab. Ada yang jago. Tapi waktu kelah pada tak ada nak ingat ke bahasa dia sendiri. Kerana orang kira Paklah ni pada bisa tak dengar kata. Asra ni maknanya ada orang, ada benda lain berjalan macam Muhammad. Bukan Muhammad yang berjalan sendiri. Asra Allah lah yang Maha Suci tadi. Dia mempunyai kudrat tadi memperjalankan Nabi Muhammad. Bukan Muhammad pergi sendiri. Tak kau ya Abu Jahal, salah kita dah. Tapi dengan kedegilan dia tak ingat hasil dia pula. Situ. Asra Nabi Muhammad diperjalankan oleh siapa? Oleh Zat yang Maha Suci tadi. Dia tidak buat benda sia-sia. Dan dia tidak buat benda yang Allah. Tidak ada sifat lemah. Bukan Tuhan ni. Sebab itu subhanah. Bi'abdihi. Ulama kata, Masya Allah. Tak apa dia kata subhanallah di asra bi'abdihi. Boleh dia kata asra bi rasulihi. Atau asra bi Muhammad. Kenapa Nabi itu Nabi Muhammad? Salah kau bahasa. Betul lah. Dia sudut bahasa nahu. Asra bi rasulihi, asra bi abdihi, nahu pun sama. Dan asra bi Muhammad boleh juga. Tapi kenapa dia ambil asra bi abdihi? Dia memperjalankan hambanya. Betul. Nabi Muhammad SAW ketika dia di-offer oleh Jibril untuk jadi Rasul, ini perintah daripada Allah. Ditawar nama-nama gelaran tertentu kepadanya. Itu ini. Nabi kata tak silap kau. Saya nak pilih hamba.
Itu bersatu mana tu? Bi'abdi. Saya pilih hamba saja. Rasul pun hamba. Orang bersamanya pun hamba. Tengok, si gelaran hamba ini untuk mentahkikkan kita semua ni adalah hamba. Dan kerja kita adalah semata-mata untuk membuktikan kita hamba. Sebab itu sikap hamba ini, apabila Jibril pergi dua dengan kawan dia seorang lagi, bukan Nabi Muhammad, bahkan mungkin Nabi yang tak kenal, pernah jumpa dia dalam Buhairah dan sebagainya, memang Jibril tanya, saya datang daripada Allah untuk belum kata Nabi tak kejut sikit aku. Kalau kita tanya enggak seperti itu, nak pergi lah ke mana ni? Mana-mana betul ni? Nak beda kita mana betul. Lepas tu nak belah, pak pun belah. Pak tak kira nak belah nak kapur. Kan bisa tu pun sakit apa. Sebutin aku tak tahu. Apabila dia tahu ini Jibril datang daripada Allah, hamba ni hambanya, jangan tanya dia. Ada doa, tanya benda itu. Dia hamba. Itu satu isyarat nak mengajar umatnya. Anggaplah semua kita hamba kan. Segala Tuhan nak buat saja. Jangan guna fikiran. Jatuh bodoh pula tu. Jadi itu dia. Bi'abdihi. Mana pula tu? Dan kalau nak suruh taksir yang kafir Quraisy ni bagi lama. Nabi lah pakai kelih lah berawal. Ada Nabi naik. Mati ada tak kelih lah tu. Pakai esoknya pakai awak dia. Mau tengok buat video malam. Mana aku tahu. Tak mau malam. Ada isyarat lain pula tu. Malam tu. Ya. Belum dada. Malam. Lepas tu dari masjid ke masjid pula tu. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Daripada masjid ke masjid ni penting. Jangan daripada rumah ke masjid, masjid ke masjid, ini amat penting dalam kehidupan kita. Apatah lagi gejala sosial yang berlaku yang tak mampu nak terfikir hari ini. Rupanya dari rumah ke restoran, dari rumah ke panggung, dari rumah ke tempat hiburan. Dia panggil apa dia? Kami dulu panggil kilauan emas, kata dia. Kalau itu jadinya, maka timbullah berbagai-bagai jalan. Sepatutnya Islam yang beritahu daripada masjid ke masjid. Itu obat kita yang sebenarnya. Cari rumah Allah. Itu mesej nak disampaikan daripada ayat pertama tadi. Daripada masjid ke masjid. Baik. Ada orang cerita mendengar. Amkat tadi Isra' Mi'raj. Kan duduk pondok dulu. Apa ingat dia minum cik nak mu'atab pondok duduk kampung. Dengan Mula Haji Abdul Rahman, ya, rahimahullah, dan Mula Haji Abdul Rahman sebut kan kerja Isra' dan Mi'raj. Amat tak ingat berapa kau buku kaca nak mengambil Isra' dan Mi'raj. Panjang cerita dia. Siapa Pak Nabi, cerita Nabi dia tu Pak Nabi berapa orang nak jumpa lama nak ayat. Jadi Isra' perjalanan pagi belah dia terus naik borok cukup pergi dalam kau Aqsa. Pak naik tak borok cerita dekat dia lah tu. Lepas tu borok tu naik borok satu kenderaan khas. Dia laju tak nak raya. Dahlah dia menjalankan borok itu Tuhan sendiri. Wak naik borok tu sepadalah. Sebab Nabi Muhammad ni dalam lingkungan manusia, bukan lingkungan malaikat. Dia mesti berinteraksi secara manusia. Ya, nak cepat buat dia kena cara manusia, kena naik muka. Cuma kita pelaju sikit muka tu. Dalam lingkungan. Kalau malaikat tak nak dia pakai
laju saja daripada saya. Nabi Muhammad daripada biasa ni, dia kena naik cara manusia juga. Dalam bentuk material lagi. Naik borok. Lajulah. Borok tu tak kena sendiri buat. Dia laju lagi. Tu pun kena selu lagi. Dalam laju lagi tu dek. Cerita nakal sikit. Tuan-tuan ambil boleh tak? Apa saya cerita keadaan. Apabila Nabi Muhammad balik, itu gentleman kita kacau untuk kita Nabi tidak kata mikir seperti rumah aku nak kira ayat benda ni apa percaya memang selama ni pun dia naik naik Isra' dan Mi'raj tu lepasnya berubah pulanya takzib menyembah orang tapi kan dan sebagainya kelik-kelik nak ayat benda ya dalam pun mikir lagi nak ayat aku mana ni ke siapa aku nak tuju ni. Sepatutnya dia mula-mula balik daripada Isra' malam lari tu. Dia lebih jumpa orang baik dia dulu, orang percaya dia dulu. Apakah? Ajar. Dia tak ikut pun. Dia direct pada buat Abu Jahal terus. Itu gentleman. Kata dia, ambo semalam, tak ada semalam ni. Pergi Baitul Maqdis naik ke langit terus klik. Tengok tu. Sebab tu buahnya aku kata dah anak majnun. Mu ni gila dah. Tepuk tangan buat dia buat abu ni. Dan abunya ada semua. Jadi tepuk tangan pada guna-gunaannya ada semua. Tengok dia gitu. Itu saya nak bakar. Abu Jahal tu itu dia. Kamu pagi hari-hari. Saya membuat nak kau belok. Aku dah ada percaya apa. Dia kaya pergi Masjid Al-Aqsa, klik semula nak langkah dia semalam ni, percaya tak? Kerana gapo? Dia buat tak? Gapo? Sayangmu tu gua nak semula pula. Gua yakin ni. Dia nak mana? Dia nak Masjid Al-Aqsa, lepas tu nak tawang tu semalam ni percaya. Allah, lek gapo? Pokok dia ayat naik langit. Tujuh berapa lapis dah kena mana? Percaya dia. Perah tu je. Kita kena ajar ke pokok dah tujuh perah. Tidak ada Allah. Aku pun rasa was-was. Aku dia tanya dia. Dah. Kita kena depend. Kawan kita yang bawa kebenaran itu. Itu ajaran Islam tu. Tengok apakah? Dia bicara jumpa sini. Nabi. Mana ya Allah? Ya Rasulullah. Kamu gini. Sadaqta ya Rasulullah. Benar. Lepas tu dia boleh tackle Siddiq yang membenarkan. Jom sekejap kita ambil sikit lagi. Tokoh utama yang membenarkan ajaran agama ini. Kita tiru dia. Abu Jahal ni kata Amr dengar lah oleh Rasulullah estate kita coba. Macam semut yang harap dia. Ini semut tu. Semut Jepun dengan semut Kelantan. Ada Kelantan. Semut Kelantan ada orang kita rasa orang naik airport. Kalau airport tu nak pergi Jepun pakai baju. Adalah semut Kelantan sekali ni. Jatuh jatuh atas baju dia. Jatuh mana tahu tu nangis pun kat baju. Tak boleh nak pergi mana pun masuk dalam baju dari baju dia jatuh. Tu saya ingat tuan kan. Tengok kalau sekali naik pongkok pula ke Tokyo. Tak ada bagi esok. Siapa di Tokyo? Topi daripada kuk tu cuh jatuh. Atas airport Tokyo jumpa dengan semut Tokyo. Akhirnya ini semut Kelantan ni kata. Katanya semut Jepun mau manggil bila? Dia kata lepas isu semalam. Ni pukul 3 sampai dah ni. Ni. Berlawak semut Kelantan berlawak ni. Kata mana boleh buat kerja. Berjuta tahun dengan kaki kita ni nak nyapa Tokyo pun boleh lipat. Dia tak semua. Tanyalah semua Kelantan naik ke apa.
naik kongkok pula tu. Itu dia yang jahat. Dia tak kasih asra tadi. Dia bukit lauk muda-muda. Itu otak semut dipanggil jahat. Dan kata dia, rupanya lepas berlaku gitu, ramai juga orang Islam murtad. Waliyahzubillah. Ramai. Maka tak percaya. Itu peluang bujak hal dan juga geng-geng dia ambil peluang kafir semula supaya orang jauh daripada Nabi Muhammad. Peluang dia. Tapi Allah Maha mengetahui. Sebab masa itu masih lagi belum hijrahkan. Kerja umat Islam besar daripada itu lagi. Nak pikul semua daulat lagi di Mekah, di Madinah. Perlu pada kader-kader yang beriman betul-betul. Yang tidak ada was-was lagi dengan keimanan. Apakah ini benar-benar raib macam ni. Dengan itu peristiwa Isra dan Mi'raj, kata ulama, satu peristiwa tamhis, kata dia. Tamhis ini ialah membersih saki-baki umat-umat Islam yang masih ragu-ragu terhadap teks. Sekali dengan Isra dan Mi'raj, belajar bukan kata mana ada yang murtad. Awal-awal lagi, hak ni kita sisihkan. Itulah Syarawi bidahlah kita dia Al-Isra wal Mi'raj. Sisihkan. Tinggal lagi yang sifat hanya seperti Abu Bakar yang membenarkan apa saja yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Orang inilah nantinya akan berhijrah ke Madinah dan terusnya boleh membangun satu daulah Islamiah di Madinah. Dan kalipun yang ada juga tak ada tapis dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita nak ajak perang mulalah mati ni, ajak mati je dia ni. Tak. Hak tak jadi kita tu ditapis awal-awal lagi bersama dengan Abu Jahal. Perjalanan ini pasti akan berlaku sehingga akhir zaman. Peristiwa ini. Baik. Antara pengajaran yang kita dapat, hamba kata dari email tadi, kita tak nak cerita satu-satu lah, kan? Tak ambil sekitar dengan tuan dalam keadaan masa singkat. Peristiwa kata Syarawi, kita coba pulih, kita tanya slow-slow dari jiwa kita. Macam ini, Al-Fadhil dia kata tadi. Sebelum naik jumpa Tuhan, kena ingat solat kita dua tadi. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa perjalanan. Tapi yang sebenarnya satu peristiwa yang paling klinik. Upacara menerima wasiqah salat. Itu yang paling utama dan yang paling klinik sekali. Nak ambil semaya waktu itu. Tapi dalam perjalanan itu dijumpa, tengok batu, tengok goni untuk diambil pengiktibaran. Saya paling yang klinik sekali nak ambil tukar, nak ambil tiang agama. Namanya as-salah. Dia katanya Syarawi, boleh kita tanya apa yang diberi nak belah dada, apa tak belah kepala, tidak kepala otak. Kan kalau belah kepala bubuh ilmu pandai jadi sini, betul tak? Tak bubuh iman kepala. Apa tidak belah perut, dan perubahan kotor lagi. Dan bapa tak belah lidah. Dan buat Nabi nak dakwah, dia pasal molek belah lidah. Bubuh hikmah situ supaya tapi usin asin penting macam dia tadi. Sebab tu saya nak Ali dipesan oleh mertua dia Rasulullah SAW. Wahai Ali, dalam dadamu ada satu bekas Tuhan letak. Bekas wi'ah. Dan ada bekas dia, jaga bekas tu molek, jangan kotor. Sebab bekas tu nak masuk hidayah, nak masuk Quran, nak masuk khusyuk, nak masuk iman. Kalau dia kotor, benda ni dia reject. Kotor dengan apa? Dengan maksiat, dengan apa-apa dia sebagainya. Kotor yang paling tinggi sekali syirik, kan? Oh, lagi lah. Ada sekuti tu tak masuk Quran, sebut sahur pun tak masuk. Apalagi hidayah lagi. Pembelahan dada satu benda isyarat yang amat penting untuk kita. Jaga dada kita. Nabi hatu cinta tu, tapi nak bertemu dengan zat yang maha suci, maha suci lagi.
perlu dibersihkan. Jadi masuk sebab Nabi akan memikul tanggungjawab yang amat besar. Nak ajak manusia ni ke jalan Allah. Perlu pada satu jiwa yang Allah. Tadi nak ajak lah, ada bergapunya kan. Psikologinya, sabarnya, bergapu-gapu dan tu belakang. Sini lah kau. Bukan duduk sini. Hak ni kau ni lah. Hak ni kau ni lah. Hak ni kau ni lah. Kaki kau ni lah. Betul hak ni? Sesat salah. Sebab tu Nabi beritahu dalam diri kamu itu ada segumpal darah. Kalau betul waktu, kalau molek itu, molek dah seluruhnya. Kalau rusak, rusak dah seluruhnya. Isra' dan Mi'raj, pembelahan dada itu mengisyaratkan kepada umatnya. Walaupun umat ini tidak dibelah lagi dengan benda pisah macam dekat turun, tapi masukkan dia, belahkan dia juga, masukkan dia dengan zikir, Al-Quran, istighfar dan sebagainya. Basuh dengan air wudu, walaupun dia tidak diisyaratkan dengan air Zam-Zam masa Nabi dibelah. Umatnya juga berisra', kan? Ada hadis memberitahu kalau Nabi minta isra' direct jumpa Tuhan, umatnya berisra' juga dan bermi'raj juga. Salatlah mi'rajul mukmin. Salat itulah mi'rajul mukmin. Allahu Akbar. Saya sekali insan yang tidak mengetahui bila salat. Saya habis-habis saya. Baik. Isra' Mi'raj nak ayat tu kita jaga-jaga lidah. Dan kerja-kerja ini hiburan dan sebagainya macam-macam. Budak-budak siapa tak dengar kata ini, rusak mana tu? Rusak sini, rusak sini. Kena belah dia. Masuk Al-Quran juga belah lah maknanya. Cuba sumbatkan, masukkan, cocokkan dengan Quran, dengan zikirnya, dengan tarbiyah Islamiah yang baik dan sebagainya. Baik. Iman penting. Iman amat penting untuk menjadi laku suluk. Iman menyebabkan orang itu sentiasa berada dalam fitrah, kesifat semula jadian. Semasa lepas mengimankan salat para anbiya dan nabi di Baitul Maqdis, mereka bawa 2-3 perkara kan? Iman dia Allah tak dibawa air biasa dan juga ada susu. Tapi Nabi pilih susu. Mereka kata bagus. Kamu sudah pilih fitrah. Tengok. Kalau Nabi pilih harga, dan Jibril masa tu tak kata apa, kan salah Nabi. Tapi seorang beriman, dia hidup dengan fitrah dia. Dia reti. Dia tupik kedah, mata dia berjalan dengan fitrah. Kalau depan dia ada orang masalah tak tutup aurat kata ada nikah biasa tapi mata yang berfitrah dia tengok tidak dia fokus pada benda yang maksud. Telinga ada fitrah dia, benda yang semula jadi dia apa dia suka dengan Al-Quran, zikir, tazkirah, itu fitrah dia. Kalau dia suka dengan benda lain itu rusak tu fitrah. Dan Nabi pilih susu, itu fitrah. Benda comel, benda semula jadi. Kaki dia ada tempat jalan dia, aturlah langkah. Dan fitrah mengetahui langkah mana yang dia nak langkah. Tangan pun sama, otak pun sama. Dan setubuh-tubuh kita semuanya mengenali fitrah. Cuma dosa yang menjauhkan insan ini lari daripada fitrah. Mata mula tengok benda mungkar sebab dia sini rusak sini. Rusak sini tidak berada di fitrah. Kita lakar-lakar saja. Nak sesuatu. Hati dia bersih membentuk pribadi insan. Tak lagi dah. Kedatangan para anbiya semata-mata untuk tazkiyatun nufus. Tak ada. Untuk membersih jiwa-jiwa manusia seluruhnya. Tengok jiwa yang bersih dan hidup dengan fitrah. Contoh tokoh utama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan fitrahnya, segala kempen-kempen hutuh yang dilancarkan oleh Abu Jahal tak masuk dalam kepala dia.
Tidak fikir, ya juga tak nak sabuk ni, ya ke. Nanti dulu, kita jumpa kaya-kaya, kamu nak tanya dia sendiri. Kalau tu aku kalah kita tu. Berjuang musuh kalah, psikologi dah kalah kita. Tak. Dia lihat mana? Dia naik langit tu. Oh, kalau orang habis pada tu, percaya. Klik Abu Jahal peras, klik saja. Ayah, ibu, dan dia bertanggungjawab. Biarlah sifat-sifat kejujuran ini ke dalam jiwa anak. Berkah nantinya. Tokoh Abu Bakar adalah as-siddiq, bukan untuk dia saja, tapi contohlah generasi-generasi kemudian. Sebagai Allah panggil ada kecil sikit sifat-sifat as-siddiq itu, mudah-mudahan ada berkahnya. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, satu tokoh lagi, Nabi sekali ada bangsa semua buat, tak pernah Nabi faham. Wahai Jibril, kau kena rekatnya dia royak itu kubur Masyidah. Siapa Masyidah itu? Nabi pun tak tahu lagi. Seorang tukang sisir, tukang bedok pengadilan di istana Fir'aun untuk anaknya. Tapi pada satu kali lato jatuh sisir daripada kepala anak Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'isa Fir'aun, kata-kata itulah dengan nama Allah. Celakalah Fir'aun. Anak Fir'aun bukan tegak macam ya boleh pula berani retina kalau ada email berani. Oh, ni saya Muslim maksud ya boleh. Dia kata jago macam kamu nak kita buka muka dia apa tahu maksud tu kan. Sebelah aku mana foto pun tak ada nak cabar dia. Dan aku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Tapi Masyidah kerja dari istana dia cari rezeki. Makanya dia pun royak, ayo, tu kan sisi yang buat tu, oh ya ada Tuhan lain pada abang. Panggil dia, oh iya kok, oh iya. Jangan mu tabak, mu bukan tabak lah, mu kembali semula ya, ngaku aku di Tuhan. Bukan orang lain, tak ada. Dia siapa tak royak semua lah, tak simpan dalam hati. Kalau tidak, aku akan masuk dalam minyak panas. Dan kami bersedia. Maka dia bersedia. Rupanya ada 4 orang kita ayat. Selagi dia sendiri, anak Sa'id dan anak Ibrahim Yusuf. Pada satu ketika itu, dipanas. Sepanas-panasnya minyak tu. Jadi panggil orang semua sekali nak lepas. Masyidah dan keluarga dalam bekas tu. Maka dia minta supaya lepas untuk laki dia tu. Untuk laki dia dengan penuh rela, lepas tu dia tu, lepaskan dia. Dan anak besar dia lepas lagi. Dan siapa anak kecil tu nyusul dia mikir. Mau kita ayat ni, kalau ayat mikir pun kita tak ada berana. Tapi rutin nak lepas anak kecil. Ketika itulah anak dia bercakap, ibu, mama, dia fikir lagi, jom kita terjun demi kerana akhirat. Itu perintah kita. Ambil tokoh wanita namanya Masyidah. Lalu mana dia sibuk-sibuk kerja mentarbiah keluarga dia. Itu penting. Tarbiah keluarga, jom kita berhenti sekejap. Ambil tokoh wanita namanya Masyidah yang bekerja di tempat istana Fir'aun. Yang herannya dia pilih tarbiah anak. Kalau tidak tarbiah yang mantap, tu laki mana nak tuju? Dan anak mana nak tujunya lalu kepuk? Ya. Sekolah dia lelak daripada yalah buat cik Fir'aun ya tu heran lepas dok tuju. Gapo dia tanam dalam jiwa. Dalam suasana hari ini, dan kita tidak silu-silu lagi memperkatakan gejala lagi. Nak Allah Ta'ala. Si kita masih tak. Awak cukup masih tak. Amun ayat situ. Jom kita berterus terang hari ini. Anak luar nikah berapa?
Ratusan ribu boleh buat negeri licin. Sertifikat. Masa mana tu kita? Sahabat dia kami main dah. Anak-anak makan ibu dia lagi gambar ke apa. Dan. Dah dah. Maksudnya tidak 10,000 hasil lebih kan. Dan juta-juta belanja habis. Dan. Jom kita ambil saja buku karangan Syekh Mutawalli Sya'rawi, Tarbiyatul Aulad. Kita ambil sikit. Jangan lewat 13 tahun. Sebelum anak tu kita suruh kepada masyarakat. Yakni sebelum 15 tahun lah dan 15 tahun lepas terbalik itu kita, ini produk saya misalnya gitu Fakta rumah tu nak jadi 15 tahun tu supaya kita jaga molek produk kita tu. Sebab nak pergi ke orang pakar, nak pergi kepada negara, nak pergi kepada negeri, nak pergi kepada syarikat, nak pergi kepada bank dan. Kalau produk ni tak selesai, kena adalah Biro Pencegah Rasuah, saya tak nak hamba dan sebagainya. Kata Asy'ari la ta'akharu, jangan lewat dalam lingkungan budak boleh kecil sampai 15 tahun tu satu. Dan apa yakin masih tak diguna, kalau tidak tak sanggup kerja dalam air kita memanah. Satu kata dia, ini kewajipan dia buat apa? Tanam rasa cinta yang mendalam anak-anak kecil daripada kecil lagi, cintanya kepada Allah dan Rasul. Kena, itu tugas dia buat apa? Nak makan, nak gapo semua sekali kena sebutkan nama Allah. Yang kedua adalah ta'lim solat. Jangan berlaku ada nak demo. Kita duk ceramah bab ni taharah tentang mandi junub. Lepas ceramah dia jumpa gapo ustaz mandi junub. Lagu mana mandi junub? Kita buat tak tahu dah. Kalau buat kenalin sikitnya yang dia pun. Kita tanya anak berapa dah? 5 dah. Terlewat tu. Termasuk dalam kita terlewat. Yang kedua, ajar anak solat. Lepas tu, Nabi naik ambil sendirinya. Hukum-hukum lain pakai puk. Saya kata tadi. Posmi atas. Yakni mereka tu terima bau. Zakat terima bau di bumi. Tapi solat terima berapa? Naik sendiri. Kalau tak ajar lagi nyanyi. Ajar walaki ta'lim solat. Yang tiga ta'lim Quran. Jangan lewat kena ajar Al-Quran. Dosa sangat dah. Kalau dia lepas pada masyarakat pun tak kerti Quran sekitar. Dan keempat, ajar doa-doa dan anak-anak ni kecil lagi. Jangan dia besar tak ada doa ke apa sekarang. Kan doa tu silahul mu'min, senjata orang mukmin. Jangan lepas anak-anak kecil tu sehingga lepas pada 15 tahun menghalang kehidupan tanpa senjata. Sekurang-kurangnya baca dia Allahumma inni seperti itu, Allahu syahidi, Allahu naziri. Sebagaimana Nabi ajar kepada anak-anak kecil masa itu. Akhirnya jadi orang kaya Mubarak kecil. Istihabu ila masjid, bawa ke masjid. Dia jinak ke masjid. Islam merah kata kan, daripada masjid ke masjid tu dia nak sini kita. Kemas sini kan. Kalau ayat ke masjid, istihanah juga ke sana. Istihabuhu ila majalis al-ilmi. Ajak anak-anak ke majlis ilmu. Sayyidina Ali beritahu kita, jangan duduk sampai 7 hari tak masuk majlis ilmu, hatimu ditakuti mati. Kematian hati. Tak hadir majlis ilmu lebih pada 7 hari. Dan ajar dia halal dan haram. Daripada umum lagi ajar dia. Jangan kata haram itu makanan saja. Ada pakaian juga halal dan haram. Walaupun tak masuk dalam mulut. Sama tu.
Dan yang ke-8 ialah ikhbaru bil akhirat. Dalam umum masa tua ya ada akhirat. Ada neraka, ada syurga, ada soalan, ada kubur, ada muka nakir. Banyak. Kenapa awal-awal lagi berita akhirat ni kepada anak-anak? Dan juga jaga anggota anak-anak kecil lagi. Dalam dunia internet hari ni, gelombangnya pelik hari ni. Boleh download melalui handphone ni, boleh tengok jalan muka ni bahaya. Takutlah. Ya, sebenarnya takutlah ni masa depan kejiwaan anak-anak nanti. Hifzul jawarih, jaga anggota dia. Tolong cari kawan yang baik untuknya. Ikhtiaruhu al-asdiqa'us salihin. Cari kawan yang soleh untuk anak-anak. Kan rusak budak kerana tidak berkawan. Bapa ibu bapa tak tengok dia sayang siapa. Dan ibu bapa qudwatun hasanah. Tengok, masyarakat anak sanggup kerja mendalam. Sebab qudwah, mama yang tokoh akidah dan papa yang tokoh akidah, anak pun hidup sama. Dan doa minal walidain, doa ibu bapa, ya, tak lupa selalu untuk anak-anak. Akhir sekali kata al-muraqabah wal hirasah, jaga betul-betul. Katanya mula Alhamdulillah takut. Budak-budak ni nakal. Budak kita duduk pondok dulu. Masa aku duduk pondok dulu, orang tua aku cukup 2 butir mata. Lah ni nampaknya 2 butir mata tak cukup jaga ni. Nampak butir mata. Tu masa tu. Lah ni berapa butir mata ni nampak kena patah. Macam-macam patah langit tu. Bumi masuklah ke kemungkaran tu. Dia rasa. Sebab tu, kalau kita sesama saling, Nabi beritahu, bapa kata dia, apabila nak masuk ngerik, tak perlu kamu. Pastikan anak-anak kamu masuk rumah, kunci pintu, tutup jendela. Ajarlah surah dia, Al-Waqi'ah, Tabarak, dan lain-lain itu kepada anak-anak kamu. Itu simple ya. Nabi ajar, dia sebelum ngerik, pastikan semua dia dah tahu mau belakang. Berjemaah dan ajar Al-Quran. Dan Isra Mi'raj memang luas. Dia ada laut yang tidak bertepi. Dalamnya daripada tepi lagi ada mutiara. Kita nanti kejung dia. Laut tadi kena kejung mau jumpa mutiara. Tapi mutiara Isra Mi'raj tepi laut tak ada mutiara. Apalagi dalam kita tak ada nak bukti. Apatah lagi macam ni bukan ada ilmu tentang benda-benda isyraq dan sebagainya. Tapi apa kata tadi, hamba berdua kalau dapat bertemu dengan ahli jemaah di sini. Dan kita berdua dari umat Nabi Muhammad penuh pengajaran. Ada Nabi yang kita sanggup berqudwah dengan dia. Contoh dalam semua hal. Dia datang tak sempat mewah-mewah macam kita. Kita ada limullah baju lebih dan kita makan ya ikan syakab. Makan buat kambing sampai ada betul larang ni. Nabi tak ada. Nabi tak ada nak makan. Tak ada nak minum. Demi untuk kita, umat ini. Selawatlah untuk dia. Selawatlah untuk dia. Ajak anak-anak cinta yang dia. Ada berkat insyaAllah. Tuan Imam Al-Fadhil, terima kasih banyak kerana menjemput ada Zain bersama. Walaupun tidak boleh beri sesuatu macam orang lain, tapi cukup untuk kita bertemu malam ini sekadar menggerakkan silaturahim. Kalau cukup ke harta baru, aku tak ingat pada habis ini cukup malam itu kita terus bersalam untuk menggerakkan hubungan silaturahim. Minta maaf kalau ada kata bahasa tadi yang indah dan elok itu kita amalkan bersama dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة الشريعة. واتق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واصرف صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك. Syukur, terima kasih kepada Abang Zaid kita, jazakallah khairan jazak, kerana banyak memberi info-info yang baru yang sekar kepada kita malam ini. Oleh ia sama-sama kita hadamkan apa yang dia sebut tadi untuk diri kita dan juga keluarga kita. InsyaAllah akan datang kita akan jumpa pula Abang Zaid kita untuk bersama dengan kita nanti lain. Jadi kita rasa tak puas hati lagi. Berzikat dengan putih. InsyaAllah episod seterusnya kita akan persilakan pula. Jadi bersama pula insyaAllah. Apa ni kau dah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.